10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Kemiskinan merupakan suatu masalah ekonomi yang telah lama muncul. Tetapi masalah ini tidak pernah selesai sehinggalah hari ini. Oleh itu, apakah langkah-langkah penyelesaian kemiskinan berdasarkan perspektif Islam? Sebelum itu, perlulah kita fahami apakah itu kemiskinan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل فريضة من الله Wallahu alimun hakim. Fakir dan miskin kedua-duanya dinyatakan di dalam surah At-Taubah ayat 60. Persoalan yang timbul ialah, adakah terdapat perbezaan antara dua golongan ini? Mungkinkah kedua-duanya adalah sama ataupun fakir dan miskin merupakan dua golongan yang berbeza? Ulama telah berbeza pendapat dalam masalah ini. Sebahagian ulama berpendapat bahawa fakir dan miskin ialah sama, tetapi pendapat yang rajih menyatakan bahawa kedua-duanya berbeza. Mazhab Hanafi dan Maliki menyatakan bahawa golongan miskin lebih memerlukan berbanding golongan fakir. Tetapi mazhab Syafi'i dan Hambali berpandangan sebaliknya. Kedua-dua mazhab ini menyokong pendapat mereka kerana dalam ayat tersebut, golongan fakir dinyatakan terlebih dahulu berbanding golongan miskin. Maka golongan fakir lebih diutamakan lantas membawa maksud keadaan mereka lebih teruk daripada orang miskin. Ulama' turut mempunyai kaedah yang berbeza dalam mengasingkan kadar dalam menentukan sama ada individu itu dalam golongan fakir atau miskin. Imam Abu Hanifah membezakan fakir dan miskin berdasarkan nisab, sedangkan mazhab yang lainnya membezakan mereka tidak berdasarkan nisab tetapi kepada kemampuan seseorang itu dalam memenuhi keperluan hidup mereka. Keperluan hidup yang ditetapkan oleh ulama Islam adalah berdasarkan kepada dua ayat Al-Quran, iaitu A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa 'alal mauludi lahu rizquhunna wa kiswatuhunna bil ma'ruf. Askinuhunna min haitsu sakantum min wujdikum. Kedua-dua ayat tersebut menunjukkan keperluan hidupan yang dijadikan rujukan dalam menentukan seseorang itu dalam kategori fakir dan miskin. Keperluan-keperluan tersebut ialah makanan, pakaian dan tempat tinggal. Dalam konteks Malaysia, kerajaan merujuk kepada kaedah dalam mazhab Syafi'i. Maka, seseorang itu dikategorikan sebagai fakir apabila tidak memiliki sebarang harta tetapi dapat menampung keperluannya atau jumlah keseluruhan pendapatannya tidak mencecah separuh daripada pembelanjaannya dan orang di bawah tanggungannya. Manakala, status miskin jatuh apabila seseorang itu memiliki harta tetapi tidak mampu menampung keperluan hidupannya atau pendapatannya melebihi 50% daripada perbelanjaannya dan tanggungannya, namun tidak dapat memenuhi seluruh keperluan hidupannya. Perbezaan pendapat ulama dalam menentukan antara fakir dan miskin
tidak seharusnya menjadi penghalang dalam usaha untuk membantu mereka mengatasi masalah kewangan yang dihadapinya. Hal ini dikatakan demikian kerana keduanya berhak memperoleh zakat yang ditetapkan dan diperintahkan oleh Allah. Maka perlulah kita bersama berganding bahu menggembling tenaga untuk membantu saudara seagama dalam mengharungi kehidupannya. Sebaris dengan penularan wabak COVID-19 yang muncul pada pertengahan bulan Disember 2019, pelbagai kemelut telah melanda bumi ini. Antaranya termasuklah kelumpuhan ekonomi dunia yang jelas sekali telah memberi impak yang besar terhadap sebilangan besar penduduk di pelosok dunia. Salah satu implikasi yang ditanggung adalah peningkatan kadar kemiskinan di seluruh dunia. Dengan itu, saya akan mendokumentasikan sebuah topik dalam konteks kemiskinan. Topiknya ialah apakah perkara ataupun penyelesaian yang boleh diambil oleh seseorang individu dalam menghadapi kemiskinan. Berpandukan atau berbekalkan ekonomi Islam, kita akan cuba untuk mengupas sedikit sebanyak mengenainya. Baiklah, Islam merupakan agama yang sempurna yang telah mengatur seluruh aspek kehidupan manusia dan memberikan jalan penyelesaian dalam setiap masalah kehidupan. Jadi masalahnya juga tidak lari daripada permasalahan berkaitan dengan ekonomi. Seperti yang dapat kita lihat daripada cerita berikut, kadar kemiskinan meningkat kepada 8.4% pada 2020 di Malaysia khususnya. Jadi, apakah langkah-langkah yang boleh diambil oleh seseorang individu dalam menangani kemiskinan tersebut? Antara langkah yang boleh diambil oleh seseorang individu termasuklah dengan mencari pekerjaan sesuai dengan firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Mulk ayat 15 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walladzi ja'ala lakumul arda dhalulan famshu fi manakibiha wa kulu min rizqihi wa ilaihin nusyur. Maksudnya, dialah yang menjadikan bumi bagi kamu mudah digunakan, maka berjalanlah di merata-rata ceruk rantaunya, serta makanlah dari rezeki yang dikurniakan Allah. Dan ingatlah kepada Allah jualah tempat kembali kamu sesudah dibangkitkan hidup semula. Maka hargailah nikmat dan takutilah kemurkaannya. Daripada ayat ini, Allah SWT mengerah manusia supaya mencari rezeki dengan merantau ke pelbagai tempat. Mencari nafkah merupakan penyelesaian utama dalam mengatasi kemiskinan. Tetapi, adakah mendapatkan pekerjaan itu semudah yang dikatakan? Jika dilihatkan peluang pekerjaan yang ditawarkan di bandar-bandar besar seperti Kuala Lumpur dan sebagainya, mungkin ianya mudah dan mungkin ianya dapat dilakukan. Tetapi bagaimana pula nasib masyarakat yang berada di luar bandar? Jadi, di sinilah masyarakat ataupun usahawan luar bandar perlu mengambil kesempatan dari inisiatif-inisiatif yang telah kerajaan sediakan. Terdapat pelbagai kemudahan pembiayaan yang diterajui oleh berbagai agensi di Malaysia. Sebagai contoh, MARA, SME Corporation Malaysia, Tekun dan sebagainya. Usahawan luar bandar sebaiknya menggunakan inisiatif-inisiatif ini sebagai batu loncatan untuk berkembang maju dalam memajukan perniagaan mereka. Selain itu, seseorang individu dapat memanfaatkan inisiatif wakaf yang dikenal pasti sebagai komponen utama yang mampu menangani isu kemiskinan serta memakmurkan masyarakat Islam di negara ini. Pengurusi Bank Rakyat Tan Sri Syukri Muhammad Sani menyatakan, wakaf dilihat berfungsi menyalurkan dana daripada sumber kewangan tertentu sebelum dilaburkan kembali kepada aset produktif yang kemudiannya menjana pendapatan untuk memberi manfaat kepada individu dan masyarakat. Sebagai contoh, antara perkara yang boleh dilakukan bagi menggalakkan wakaf adalah menyalurkan sumber kewangan bagi membeli peralatan dan mesin pertanian yang mampu memberi manfaat kepada petani miskin dan tidak berkemampuan untuk meningkatkan lagi hasil pertanian mereka. Tambahan lagi, seseorang individu tersebut hendaklah mendapatkan pendidikan untuk mencerahkan lagi peluang mereka untuk memperoleh pekerjaan. Terdapat banyak beasiswa yang telah disediakan dan tidak lupa juga bantuan zakat yang ada di setiap negeri yang boleh dimohon bagi melanjutkan pelajaran. Dalam pada itu, sesebuah individu sewajarnya menimba ilmu berkaitan dengan ekonomi.
supaya mereka dapat mengurus wang dan perbelanjaan dengan sistematik. Kesimpulannya, terdapat banyak perkara yang seseorang individu itu boleh lakukan untuk keluar daripada kepompong kemiskinan. Cuma permasalahannya di sini, mereka tidak didengahkan dengan pelbagai inisiatif-inisiatif yang telah disediakan. Dalam pada masa yang sama, mereka juga terlalu cepat membuat kesimpulan dan berputus asa. Terdapat pelbagai jalan penyelesaian untuk membantu orang miskin menurut Islam. Antaranya ialah dari sudut masyarakat seperti wakaf dan sedekah. Setiap insan mengimpikan keamanan dan kesenangan dalam kehidupan. Setiap individu yang dianugerahkan kekayaan perlu memupuk sifat penyayang, tolong-menolong dan kasih sayang dalam membantu orang yang tidak mempunyai kewangan seperti asnaf dan fakir miskin. Oleh itu, sifat penyayang juga adalah penting kerana ia merupakan antara sifat Allah iaitu Ar-Rahim. Tuntasnya, sifat seperti beginilah yang menjadi tali yang mengikat nilai keinsanan dalam menjalani kehidupan bermasyarakat. Kerana Allah Subhanahu wa taala telah berfirman di dalam surah Al-Maidah ayat yang kedua. يا أيها الذين آمنوا لا تحلوا شعائر الله ولا الشهر الحرام ولا الهدي ولا القلائد ولا آمين البيت الحرام يبتغون فضلا من ربهم ورضوانا وإذا حللتم فاصطادوا ولا يجرمنكم شنآن قوم أن صدوكم عن المسجد الحرام أن تعتدوا وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان واتقوا الله إن الله شديد العقاب. Seterusnya, untuk pengetahuan kita semua, asal-usul kewujudan wakaf adalah salah satu topik yang diperdebatkan dalam kalangan para ilmuwan. Wakaf secara maknawi telah wujud dalam kalangan masyarakat di dunia ini sebelum kehadiran Islam lagi. Masyarakat di Mesopotamia, Jerman, Greek, Byzantin dan Rom telah pun mengamalkan sumbangan yang bertujuan kebajikan yang menyerupai amalan wakaf. Apakah itu wakaf? Al-Quran menyediakan asas kukuh yang mendorong kepada amalan berwakaf melalui ayat-ayat yang berkaitan dengan konsep sedekah yang dapat memberi kebaikan kepada masyarakat. Maksud wakaf berasal dari bahasa Arab waqaf yang membawa maksud berhenti, menahan atau menegah. Namun dari segi syarak ianya bermaksud penyerahan harta atau had milik tanpa ada susuk fizikal untuk pengguna dari pertama kali ianya diwakafkan sehingga akhir dengan niat semata-mata kerana Allah Subhanahu wa taala. Firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Imran ayat 92. Maksudnya, kamu tidak sekali-kali akan dapat mencapai hakikat kebajikan dan kebaktian yang sempurna sebelum kamu dermakan sebahagian dari apa yang kamu sayangi, dan sesuatu apa jua yang kamu dermakan, maka sesungguhnya Allah Maha mengetahuinya. Antara peranan wakaf ialah dapat membangunkan ekonomi sesebuah negara dan boleh mendatangkan manfaat ekonomi kepada umat Islam secara langsung maupun tidak langsung. Menurut Gaulet, terdapat 3 nilai asas dalam pembangunan ekonomi yang berkait rapat dengan masyarakat, iaitu keperluan asas, harga diri dan kebebasan. Keperluan asas yang diperlukan adalah merangkumi makanan, tempat tinggal, kesihatan dan perlindungan. Selain itu,
contoh bantuan wakaf dari sudut pendidikan pula, iaitu seperti Universiti Al-Azhar di Mesir. Universiti Al-Azhar merupakan satu institusi pendidikan Islam yang dibiayai sepenuhnya melalui sumber wakaf yang mempunyai puluhan ribu pelajar dari seluruh dunia. Oleh itu, hal ini dapat dilihat daripada kutipan sewaan bangunan wakaf dan lain-lain projek wakaf akan diagihkan untuk kebajikan dan kepentingan umat Islam. Selain itu, peranan yang lain bagi masyarakat untuk mengatasi masalah kemiskinan ialah dengan bersedekah. Dari sudut bahasa, menurut lisan Al-Arab, zakat boleh ditakrifkan sebagai suci, tumbuh, berkat dan terpuji. Pengertian suci dalam definisi zakat pula bermaksud menyucikan harta dan diri dari orang kaya daripada bersifat kedekut dan bakhil, dan menyucikan diri daripada sifat dengki dan dendam terhadap mereka. Dinamakan zakat kerana ia dapat mengembangkan harta yang telah dikeluarkan zakatnya dan menjauhkannya dari segala kerosakan, sebagaimana kata-kata Ibnu Taimiyah, diri dan harta orang yang mengeluarkan zakat menjadi suci dan bersih, serta hartanya berkembang secara maknawi. Firman Allah Subhanahu Wa Taala di dalam surah At-Taubah ayat 103 menceritakan tentang bersedekah, yang bermaksud ambillah sebahagian dari harta mereka menjadi sedekah, yakni zakat, supaya dengannya engkau membersihkan mereka dari dosa dan mensucikan mereka dari akhlak yang buruk. Dan doakanlah untuk mereka, kerana sesungguhnya doamu Muhammad itu menjadi ketenteraman bagi mereka, dan ingatlah Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Akhir sekali, menurut Yusuf Al-Qardawi di dalam bukunya Peranan Nilai dan Akhlak dalam Ekonomi Islam, di mana ia menyebut salah satu nilai Rabbani yang paling utama dalam Islam ialah penetapan bahawa manusia bukannya pemilik harta yang hakiki, akan tetapi hanya diberi kuasa untuk memanfaatkan harta Allah. Ini merupakan salah satu cara peranan masyarakat dalam menyelesaikan masalah kemiskinan menurut syariat Islam dengan memperbanyakkan amalan sedekah. Peranan kerajaan dalam membasmi kemiskinan di dalam negara Malaysia. Antara cara kerajaan dalam membasmi kemiskinan adalah zakat. Zakat adalah salah satu daripada rukun Islam yang perlu dipenuhi oleh umat Islam. Terdapat dalil yang menjadikan zakat termasuk di antara hukum yang wajib dilaksanakan, iaitu di dalam surah Al-Baqarah ayat 43 yang bermaksud, dan dirikanlah kamu akan sembahyang dan keluarkanlah zakat dan rukuklah kamu semua, dan ini berjemaah bersama-sama orang yang rukuk. Selain itu juga terdapat hadis yang berkenaan dengan zakat di mana Rasulullah SAW bersabda, Islam itu dibina di atas 5 perkara: penyaksian bahawa tiada Tuhan selain Allah dan Nabi Muhammad itu pesuruh Allah, mendirikan solat, mengeluarkan zakat, mengerjakan haji dan berpuasa di bulan Ramadan. Zakat juga merupakan salah satu daripada sumber ekonomi yang utama bagi umat Islam. Pengurusan zakat secara teratur dan sistematik mampu menaikkan potensi zakat sebagai sumber pembangunan umat Islam. Menggunakan dengan sebaik mungkin dana zakat sememangnya perlu bagi meningkatkan kualiti dan potensi setiap orang Islam. Di Malaysia, pentadbiran dan pengurusan zakat dipegang oleh Majlis Agama Islam di setiap negeri. Majlis Agama Islam Negeri iaitu MIAN bertanggungjawab sepenuhnya dalam menentukan kelayakan seseorang penerima serta bentuk bantuan yang bersesuaian dengan latar belakang setiap penerima agar bantuan yang diberikan kepada mereka dapat digunakan dengan sebaik mungkin. Contohnya, Majlis Agama Islam Adat Melayu Perak iaitu MAIPK merupakan salah sebuah badan berkanun negeri Perak. Secara umumnya, mereka menjadikan organisasi utama yang bertanggungjawab untuk mengurus zakat di negeri Perak. Dana zakat merupakan subjek penting kepada 8 golongan asnaf yang perlu dibantu dalam pelbagai jenis bentuk
dan skim bantuan yang telah disediakan oleh mereka iaitu MAIPK. Antara contoh bantuan zakat yang disediakan oleh mereka bagi asnaf ialah bantuan bulanan, bantuan bina rumah, bantuan sewa rumah, bantuan perubatan, bantuan Aidilfitri, bantuan kecemasan dan segera dan sebagainya. Kesimpulannya, sudah terang lagi bersuluh bahawa zakat adalah salah satu kewajipan yang wajib setiap individu Muslim bagi menyucikan harta serta membantu golongan yang memerlukan seperti golongan asnaf yang saya sebutkan sebelum ini. Dengan berzakat, dapat membantu dan membangunkan ummah dan masyarakat dalam menangani masalah kemiskinan di dalam negara Malaysia yang tercinta.